Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini buat telefon kau noh. Datang ni sebuah telefon dah nak. Elok tak boleh bagi terus kan. Baik. Kita sambung pada muka surah 82. Suratul Alaq ataupun surah Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terjemahan dia ayat 4 dan 5, yang mengajar dengan alat tulisan, mengajar manusia akan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Huraian, Tuhanmu yang mengajar dengan qalam yang tidak harus dirupakan bagaimana, bahkan wajib beriman dengannya. Macam mana qalam tu, pen tu macam manakah, pensel tak payah duk fikir. Kalau tak salah saya lah, Dr. Hamka rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab tafsir beliau tentang para syuhada. Orang yang mati syahid ni, mereka hidup, kata beliau, dalam satu alam yang lain yang wajib kita kena percaya. Wajib. Berdasarkan ayat-ayat Quran Al-Baqarah 154, Ali Imran 169. Jadi sama macam ni. Yang kata pen tu macam mana, kan? Pensel tu macam mana? Tu usah duk fikir. Yang penting tuntutan kita percaya benda tu di sisi Allah, Allah lebih tahu macam mana. Tengok dia kata lagi sini, Tuhan yang maha mengetahui hakikatnya, Tuhan yang menjadikan alat tulisan itu untuk pengajaran dan pengetahuan. Pen, pensel, tapi lah lagi canggih, tak payah lah. Datang ni type-nya, hebat. Walaupun yang mereka tu Yahudi, Nasrani, kita amal tak jadi Yahudi Nasrani dengan bimbang. Kadang-kadang nak baca hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang beramal ataupun menyerupai satu kaum, dia jadi seperti kaum tersebut. Tak, bukan semua. Benda macam ni memberi manfaat. Saya pun tak ada bawa kertas, tak ada bawa kitab, semua ada dalam ni, kan? Tapi kalau bateri mati, aku pun mati, kan? Tak ada modal nak cakap, kan? Tu cerita dia. Ni Yahudi mereka ni, kan? Tapi manfaat kepada Islam tak salah. Jadi jangan sedap bubuh sangat hadis, kan? Sebab ada orang yang jenis itu pada. Dia kata lagi di sini, perhatikanlah alat tulisan yang bisu dan tidak bernyawa itu, sekiranya tidaklah pena, pen ke pensel, manakan terpelihara segala ilmu pengetahuan dan kepandaian manusia ini. Manusia macam kita ni, Allah bagi juga maknanya kekuatan daya ingatan. Tapi bila masa Allah nak habaq, nak tunjuk kata kita tak boleh ingat, dia tak ingat. Sebab tu ilmu ni dia kena tulis, kena ikat macam ni dalam bentuk kitab. Kalau sekadar daya ingatan kita, kekuatan daya ingatan kita, yalah hari sihat, okey. Kena mai hari demam, saya kena banyak kali dah. Letih, demam,
kita punya tak berfungsi elok. Ayat yang duk baca selalu pun tak ingat lah. Oh, tu dia. Nah, jadi tapi bila ada kitab, ada buku, ada catatan, kita boleh rujuk. Nah. Siapa kata Imam Syafi'i kata ilmu ni dia kena ikat. Kan? Betul tak? Macam kenderaan kita, tunggangan kenderaan kita, kuda ke apa, kena ikat. Kalau tak dia lari. Ikat tu mana catat lah. Daya ingatan kita ni terbatas. Dia kata lagi di sini, mana akan terpelihara segala ilmu, pengetahuan dan kepandaian manusia ini. Bila kita tulis, kita catat, tak rugi. Bila lupa, rujuk balik. Nah, saya banyak buku catatan saya. Daripada mula-mula dulu saya ikut kuliah Tok Guru. Di antaranya Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati sewaktu saya di Taiping. Tok Guru Abdul Wahab, Ustaz-Ustaz termasuk Ustaz Zakaria Haji Ahmad. Catatan tu masih ada sampai hari ni. Saya tak buang. Nah, sayang pula nak buang. Kan? Bila kita cek pula, ayat ni tentang ni lama dah kita pun tak terfikir. Kita boleh catat balik. Baik. Mana akan tahu kita apa-apa yang telah berlaku sebelum kita, dulu-dulu. Catatan sejarah, tu dia catat. Betul ke hang tuah ni ada? Kan? Catatan sejarah kata tahun 1498 Tun Perak meninggal dunia. Tuan-tuan boleh cek betul tak? 1498. 1509 Alfonso buka kaki. Dia main Riki tengok Melaka ke mana dia nak conquer. 1511 Melaka dijajah oleh Portugis. Kan? Kita mana nak tahu kan? Catatan sejarah. Di antara di Malaysia ni sejarah yang hebat, mendiang Joginder Singh Jesse. Tuan-tuan tak kenal dia, guru besar sekolah kami, Kolej Sultan Abdul Hamid. Dia pergi sekolah warak, sorban tak pernah tinggal. Lepas tu baju putih, seluar putih. Di antara guru besar yang taraf masa tu pun dah taraf jutawan. Sebab apa? Buku sejarah kan, baik dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, dia yang susun. Sekolah semua ambil daripada dia. Dia memang pakar sejarah. Tu cerita. Tapi dia buat pun dalam bentuk buku juga, sebagai buku teks. Kalau sejarah Islam, di antara ulama yang hebat sejarah Islam, almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Palestin. Tuan-tuan tak pernah jumpa no? Saya ni Allah bagi alhamdulillah jumpa semua tok-tok guru yang alim-alim. Beliau memang alim bidang sirah, mengaji di Palestin 5 tahun. Rupanya saya cek betul ke tak tahu. Beliau juga merupakan guru kepada wali Allah Pak Sumi. Saya jumpa sekali dua lah. Kami buat program ziarah ulama ni, siapa tuan sampai melimpah macam Peli. Ada semut tak tengok tu? Tu nak tembuk contoh. Dia apa boleh ingat bagian. Tu pun macam saya kata, bila main sakit, tak sihat, korang tidur, daya ingatan kita jadi lemah. Sebab tu kena catat. Ilmu ni kena catat. Allah ajak kita, Allah bagi ilham pada manusia. Hari ni lagi canggih, masuk dalam telefon. Dia kata lagi di sini, manakan tahu kita apa-apa yang telah berlaku sebelum kita, dan tidakkah oleh sebab alat tulisan ini maka terpeliharanya susunan Quran. Quran ada sebuah Quran yang ditulis dengan tangan, tuan-tuan. Orang yang tulis tu masih ada ni. Saya tak pasti di mana no. Tulis dengan tangan tu, dengan baris semua no. Masya-Allah. Kami tahfiz kami saya difahamkan budak-budak memang wajib kena tulis dengan tangan. Habis saya pun tak pernah tengok, kita pun tak ada anak pi kan. Kata biar putih bukan takat depa apa Quran kan, apa kena tulis dengan tangan ayat tulis. Kan? Bukan benda mudah tuan-tuan ilmu ni. Dia kata, dan tidakkah oleh sebab alat tulisan ini maka terpeliharanya susunan Quran yang maha suci ini.
Cuma lah kuih canggih print. Nah, sekali terakhir kita pergi mana? 2018 pergi umrah. Nah, orang panggil apa? Tempat percetakan Quran tu dia tak benar orang masuk di Madinah. Sebelum ni kita pergi boleh pergi nak keluar, dia bagi seorang satu, dia bagi yang ni tuan-tuan. Pasal dia tahu kita Melayu, dia bagi yang ni. Yang ni terjemahan dalam bahasa Indonesia. Saya buat warak sikit pergi cakap Arab dengan dia. Aku nak tafsir Muyassar, hang ada tak? Ada. Dia kata ada. Dia pun tengok satu macam pasal kita cakap Arab. Orang Malaysia cakap Arab, dia pun tak tahu, aku pun boleh cakap tu kan. Hal indaka tafsir Muyassar? Maujud dia kata, maujud. Ada. Oh, dia pun tengok, dia bagi tafsir tu ada di rumah saya. Tafsir ringkas yang banyak diterjemah, di antaranya diterjemah Syekh Al-Qarni, orang Arab Saudi. Lepas 2018 saya tak pernah masuk, tak tahu pasal apa. Kami pergi tak boleh. Saya pergi 6 kali, 5 kali memang boleh pergi lah masuk. Kali ke-6 dia tak bagi. Tak tahu sebab apa, saya pun tak lorak, aku pergi selalu lah kan. Kalau pergi tu minta Quran lah, kan tak bersama semana. Jadi dia kata sesungguhnya pena adalah nikmat Tuhan yang besar kepada manusia. Pengarang kitab kata pen atau pensel ni juga ada satu nikmat. Batu tuan-tuan, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 18. Kalau kita nak hitung nikmat kurniaan Allah pada kita, nescaya tidak terhitung, terlalu banyak. Banyak sungguh. Pada batang tubuh badan kita ni cukup dah kan. Telinga masih okey lagi, tak pekak lagi kan. Dah. Mata okey, walaupun kabur-kabur nampak lagi, kenal lagi kan. Kalau apa nama duk tutup mata tu tak nampak, tu makna katarak kuat. Selaput kena pergi buat laser 2,800. Saya syorkanlah tuan-tuan, kita pergilah kat klinik-klinik pakar doktor pakar Melayu. Tuan-tuan duk pergilah kat India, China. Kalau di Sungai Petani, Dr. Abdul Razak. Tuan-tuan tak kenal dia, saya kenal dia. Saya tak mau cerita banyak lah. Ni seorang doktor yang bagi saya yang terbaik sebab dia faham Islam. Tak maulah apa dia buat, banyak kebajikan dia buat. Bukan dia meraih keuntungan semata-mata. Pergi buat kat dia. Saya buat kat dia belah kiri. Saya duduk tengok pasal apa bila tutup mata kanan ni, belah ni tak nampak apa. Kita duduk ingat, tik mata duduk tenyeh. Tak jadi juga. Ini pelik ni. Kita tak pernah jaga tuan-tuan. Salah satu tuan-tuan, kalau cuaca panas terik, kita dianjurkan pakai Ray-Ban, cermin mata hitam. Kita ni kalau Ray-Ban untuk melawar, tidak, walhal untuk protect kita punya semua mata, nak lindungi mata. Kita kalau pakai Ray-Ban, Ustaz, kemah ni Ustaz pakai Ray-Ban lah. Saya pun nak atas nasihat, pilah tengok. Tak ada jumpa dia, boleh jumpa kaunter dia. Perempuan tu tengok mata saya, pakcik katarak teruk belah kiri. Aku pun tak tahu mendatang apa katarak. Apa dia mendatang ke apa dah? Selaput. Pakcik kena buat laser ni. Kan? Lepas tu mai pula seorang lagi. Dia tengok mata tau, ni tak ada katarak, yang ni mata keranjang. Nak penghilang ngantuk lah. Kan? Tapi buat mata tuan-tuan kecup perut seminggu duk fikir. Kali pertama, apalah doktor nak korek macam mana mata aku ni. Ni nikmat besar ni. Boleh baca kitab, boleh tengok orang, boleh drive lagi. Cuma malam tak bagi lah. Syukurlah ada pembantu saya, orang muda ni. Kan kat 2 tahun lah duk kerja saya. Ni nikmat ni. Seminggu tuan-tuan duk renung apalah dia nak buat. Yang syoknya dia pasang ayat Quran waktu dia nak laser saya. Dia bubuh satu alat, dia sengkang uji mata, sampai kita nak rejit pun tak boleh. Ayat apa tak lah, saya tuan-tuan dia ada buat apa habis. Dia kata balik ustaz pakai ni. Dia kata jadilah saat baru seminggu jadi apa, Kasim selamat.
supaya mata hitam. Tapi saya makan masa agak lama, dia hampir 3 bulan sebab dia berayak. Lepas tu okey. Dia kita ni rezeki kita tuan-tuan. Setengah orang buat lepas seminggu okey, saya 3 bulan. Bukan kata dia salah buat, mungkin saya tak apa jaga dia punya SOP tu. Kan tak boleh tunduk, mandi, jangan bagi masuk ayak dalam mata. Carilah, cari doktor Islam tu sapi lah. Saya tahu di Bukit Tajam ada Cina. Di Sungai Petani pun ada Cina. Pi kat orang kita. Sama pandai lah mereka pun. Tapi doktor ni dia bismillah dulu, dia pasang ayat Quran. Lah bisnes dia pun berkembang. Alhamdulillah. Kenal lama dah lah. Baik. Jadi itu nikmat. Bukan takat mata, dia kata pena ni pun, pen ke pensel nikmat ni. Cuma saya tak apa nak boleh beramal lagi. Setengah orang bagi setengah ustaz sedia ada pen dalam poket. Kan? Saya bila nak tulis tu minta kat orang. Kan? Kalau mengajar tak apa, banyak pen. Bila pergi keluar tu kelemahan sikit, patutnya kena ada orang kadang-kadang. Kita nak catat apa. Lagi satu, saya kalau banyak barang nak beli, kalau tak catat confirm banyak lupa. Patu kata tulis senarai apa dia 10. Dah beli tik. Ni fungsi dia tuan-tuan. Kan? Baik. Dia kata sesungguhnya benar adalah nikmat Tuhan yang besar kepada manusia. Jadi kalau kita nak hitung nikmat, memang tak terhitung, terlalu banyak. Tuhanmu yang mengajar manusia akan apa-apa yang tidak diketahui mereka pada mulanya. Di antaranya Nabi Adam lah, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah. Kan? Tentang nama-nama, kan? Ayat berapa? Ayat lengkapkan tu lah 30-31 betul lah. Tuan-tuan tengok, mari kita tengok. Ayat 31. Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkan yang pada malaikat, lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongannya benar. Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. 31-32 Al-Baqarah. Allah ajak Nabi Adam. Mula-mula malaikat tak apa setuju lah. Pada ayat 30, wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak jadikan manusia hak suka bunuh-bunuh orang buat serabut ni. Tapi dia malaikat bukan dia nak durhaka dak, macam dia rasa pelik siapa bagi manusia. Bila Allah cabar dengan nama-nama benda-benda tu, baru dia senang. Manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan Allah. Ada nafsu, ada keinginan, ada akal, kan? Sebaik-baik penciptaan. Jadi maknanya Tuhanmu yang mengajar manusia akan apa-apa yang tidak diketahui mereka pada mula-mulanya. Maka jadilah manusia ini mulia dan tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Tu ada akal. Akal pula wajib berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tu bezanya manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin. Betapakah engkau akan kecewa ya Muhammad dengan suruhan aku membaca ini? Yang kita sebut beliau adalah ummi, tidak tahu membaca serta menulis. Saya sebut bulan lepas, dia ada seorang doktor dia ni, dia tak setuju perkataannya digunakan sedemikian. Bila dia pergi cek, akhirnya dia bertemu dengan seorang Arab. Ummi ni Arab kata ada dua. Ummi ni adalah gedung ilmu, gedung segala sesuatu ada pada insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tertarik, dia lebih cenderung dengan makna gedung. Saya sebut ummi ni tidak tahu membaca serta menulis. Ada orang sebut, dia kata apa? Buta huruf. Itu lagi kasar. Saya buta huruf tak sesuai untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar tidak tahu membaca serta menulis boleh, sebab ummi itu dia ada dua makna. Satu yang tak tahu membaca menulis, satu gedung dia kata. Dia jumpa orang ni di Mekah. Ceritanya. Baik. Maka jadilah manusia ini mulia
dan tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Mulia kerana Allah bekalkan akal. Apatah lagi kalau dengan akal itu senantiasa berpandukan kepada petunjuk Al-Quran, itu semulia-mulia insan. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat ke-13. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan para hamba-hambaku, yakni yang lebih takwanya. La farqa baina bani ajami wa arabi illa bittaqwa. Tidak ada perbezaan orang ajam selain pada Arab ajam dengan orang Arab, melainkan dengan ketakwaan. Allah sebut, Nabi pun bersabda. Dan kelebihan orang bertakwa yang Allah kata mulia ini, Allahu waliyul muttaqin. Al-Jathiyah ayat 19. Allah sebagai pelindung pada hamba-hambanya yang bertakwa. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itu kita semua perlu berusaha supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Semulia-mulia hamba Allah ialah yang bertakwa. Ganjaran pada orang bertakwa, Ali Imran 133, syurga, tuan-tuan. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalau nak bahas takwa, banyak perkara boleh bahas. Ayat Ali Imran 133. Dia kata lagi di sini, betapakah engkau akan kecewa ya Muhammad dengan suruhan aku membaca ini? Dia yang telah menjadikan, mengajar dan memuliakan manusia dengan serba-serbi ilmu pengetahuan. Bidang ilmu ni tuan-tuan luas. Tak habis kalau kita mengaji. Macam apa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kullaman zadni ilma zadni fahma bijahli. Tiap kali Allah tambah ilmu pengetahuan kepadaku, bertambah fahamlah aku masih jahil. Itu dia. Jadi kalau ada orang yang mendakwa dia reti semua dalam bidang agama Islam, pembohong. Pasal apa pembohong? Yang tu kata Imam Asy-Syafi'i. Orang tak mahu Imam Asy-Syafi'i taklif. Kita ambil Quran, surah Yusuf ayat 76. Nak lawan ayat Quran. Saya sonok tengok satu video Ustaz Syamsuri. Lebih kurang dia kata macam ni. Kita hari ni kalau bercakap, orang mesti nak tanya, kalau hadis sahih tak sahih? Yang ni bukan hadis, dia tanya ayat Quran. Yang ni pun nak tanya agak sahih tak sahih. Tak lagi makan mikrofon dia dah. Tu bahasa dia tak tu lah. Aku kasar lagi. Tak lagi makan mikrofon buat dia dah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tuan-tuan ingat surah Yusuf surah ke-12 ayat 76. Ingat, kita ni Allah bagi ilmu tak banyak. Kalau ada yang mendakwa dia reti segala-galanya, menyalahi ayat ni. Sebab tuan-tuan ingat orang yang mendakwa dia itu berilmu, ada orang lain yang lebih berilmu daripada dia. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 76. Dia huraiannya ada. Huraiannya. Dia kata di sini, mana dah? 416, yakni tiap-tiap seorang yang berilmu ada lagi yang lebih alim daripadanya. Demikianlah seterusnya hingga hal itu berakhir pada Allah Azza wa Jal yang maha mengetahui dan mengatasi segala-galanya. Yang tahu semua Allah Ta'ala. Kalau manusia mendakwa dia reti semua bidang agama, bohong. Hebat macam mana pun ada juga dalam sesuatu bidang yang dia tak boleh. Di antaranya ilmu faraid. Saya jam itu banyak duk tanya aku, kan? Ayah mati tinggal anak lelaki sekian, ni mak apa macam mana? Yang tu kena tanya Aziz Sattar dengan Samsudin. Satu untuk kau, satu untuk aku, kan? Jangan duk tanya aku, kan? Saya cuba kan nak belajar, tak apa nak minat. Banyak sangat formula tak larat ingat. Jadi kita ada kekurangan. Tu dia dalil. Surah Yusuf 76 dalil manusia jangan mendabik dada dia reti semua. Yang kedua Al-Isra 85. Allah sebut wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku tak bagi ilmu pada kamu kecuali sedikit, tapi kita merak lebih. Boleh sikit bab hadis kemah, ayat Quran tak baca pun.
Oh. Macam Pak Ji. Nah, rujukan utama kita Quran tau, bukan hadis. Quran nombor 1, hadis nombor 2. Mana dalil Quran? Tanya dia Pak. Fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Allah sebut Allah tu Quran. Rasul hadis. Rujukan. Boleh? Nah. Jadi tak usah duk mendabik dadalah kita erti semua. Saya pun banyak lagi yang tak erti. Kadang-kadang tuan-tuan tak tahu apa yang saya buat. Kadang-kadang saya telefon ustazah. Benar-benar saya tak faham. Kalau dia tu ustaz, oh hebat. Tapi ustazah takat tu lah. Kan mengajar di sekolah balik habis. Ilmu dia hebat. Bahasa Arab dia cukup kelas. First class dengan bahasa Arab. Kan? Saya tak malu. Macam itulah saya tanya dia. Tanya ustaz di Indo tu, dia kadang-kadang line tak ada, WhatsApp pun lambat, dia reply lambat. Kebetulan ustazah tu telefon mai kat saya. Ustazah sekolah saya. Saya tanya ustazah, nak tanya tak tentang sebuah hadis ni. Kan? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ada kitab Matan Arba'in. Tu dia. Kan? Saya nak cari tang mana, nak tengok syarah dia. Terima kasih kat dia. Nah. Jadi bukan kita erti semua. Nah, dan jangan malu tuan-tuan, walaupun dia orang perempuan. Nah, tu salah tunjuk ego sangat. Kan? Kita ni kena tawaduk juga dalam benda-benda yang memang kita tak tahu. Nah, dia pun bukan dia tahu semua. Kan? Macam itulah cerita dia. Baik. Jadi dia kata di sini mengajar dan memuliakan manusia dengan serba-serbi ilmu pengetahuan. Tapi ingat, ilmu yang Allah bagi kat kita tu limited, sikit. Al-Isra 85. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku beri ilmu kepada manusia kecuali sedikit. Tentu sekali berkuasa menjadikan engkau seorang pembaca. Walaupun hantar pergi sekolah, kan, tak pandai tulis, tak pandai baca, aku boleh bagi hang reti baca. Kan? Tu cerita dia. Baik. Di sini Tuhan memberi petunjuk kepada kita tentang kemuliaan ilmu pengetahuan. Ni baru kita nak bahas. Mungkin dulu bahas lama dah, tuan-tuan mana nak ingat 5-6 tahun sudah. Kita ulang sikit. Walaupun nak mungkin poin dia banyak, saya ni ambil sikit ringkas saja. Beberapa poin kelebihan ilmu pengetahuan. Pertama sekali kita tengok Az-Zumar. Az-Zumar surah ke-39 ayat 9. Allah tanya, qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang jahil? Tak sama. Faham? Sebab tu di sini dia kata, di sini Tuhan memberi petunjuk kepada kita tentang kemuliaan ilmu pengetahuan. Apakah kelebihan orang-orang yang berilmu? Saat lagi kita jawab dengan ayat-ayat Quran dan sebagainya. Kita tengok surah Fatir, surah ke-35 ayat 28. Allah sebut ni, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut nak melanggar perintah Tuhan dari kalangan para hamba-hambaku ialah orang yang berilmu. Berilmu. Walaupun sebagai ulama kata, ulama sini ulama. Tapi kita boleh juga, bukan kita boleh bukan boleh petikai. Sebab ada contoh ulama yang tak takut pada perintah Tuhan. Bala'an bin Ba'ura. Sebab tu saya lebih cenderung kepada ulama dalam ayat ni ialah yang berilmu pengetahuan dan beramal dengan ilmunya. Yang ni jenis ni takut kat Allah. Bala'an bin Ba'ura bukan takat ilmu tuan-tuan. Ulama Bani Israel, Allah bagi karamah, doa mustajab, tapi dia pilih memihak kepada Bani Israel, menentang Nabi Musa. Tak pakai jenis ni. Boleh tuan-tuan? Tu cerita dia. Kita minum dulu. Seminggu 2 minggu dah ni, tekak kering. Kalau tak salah saya, yang tafsir ulama tu adalah ulama Ibnu Abbas. Saya tak petikai tafsir dia.
Siapa kita tuan-tuan nak pergi tiket Ibnu Abbas yang Nabi doa secara khusus, Allahumma alimhul kitab, hadis Bukhari. Ya Allah, berilah kefahaman tentang ayat Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Sebab itu para sahabat besar 4 orang rujuk kat dia. Kan? Bukan saya kritik, tuan-tuan jangan duk buat cerita pula Allah dia duk pergi condemn Ibnu Abbas punya tafsir tak betul. Tapi saya lebih cenderung pada dalam ni. Ulama ialah orang yang ada ilmu dan kita tambah dan beramal dengan ilmunya. Kalau dalam ni tuan-tuan ingat, siapa dia kata ulama? Dia pun tak kata macam Ibnu Abbas. Muka surat 700. Ayat sama lah. Surah Fatir ayat 28, tuan-tuan ingat. Siapakah yang dimaksudkan ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ni. Yang ni pun saya minat juga. Saya cenderung pada tafsiran ni. Surat 700. Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini tafsir, bukan terjemahan makna, tafsir. Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini adalah orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Apa dia tuan-tuan? Walaupun kita ni orang biasa, ustaz biasa-biasa je. Rusdan bukan ustaz, tapi dalam jiwa Rusdan dia cukup yakin kebesaran hanya milik Allah, kekuasaan mutlak hanya di tangan Allah. Itu ulama. Walau dia Rusdan. Kalau ikut tafsir ni, sebab tu tentang ayat Quran ni jangan tengok satu, dan kita jangan kritik mana-mana tafsiran yang kita tak berapa cenderung. Itu biadab namanya. Saya berlapik. Siapa kita nak condemn Ibnu Abbas, malu. Cuma saya cenderung pada terjemahan ataupun tafsiran ulama yang ada. Siapa-siapa yang jiwa dia meyakini kebesaran dan kekuasaan hanya milik Allah, hebat. Mana dia ulama. Wa rabbaka fakabbir. Ini ayat Quran menyokong dalam surah Al-Mudaththir ayat 3. Allah suruh kita besarkan dia, jangan besarkan makhluk. Allah ajak kita, kuasa mutlak memang tanganku. Kita pun yakin kerajaan boleh jatuh naik. Nampak tak? Hak tak sangka-sangka pergi naik. Pilihan raya lawan kalah, tata tebuk atap naik. Kan? Tebuk atap boleh naik. Pasal apa? Hak kau tu pergi tebuk kapal dia tenggelam. Kan? Duk lawan tebuk kan? Tu kerja Tuhan. Dalam surah apa? Kalau Allah bagi pertolongan, kita akan mendapat kemenangan. Sana, kalau tak silap saya suratul Anfal pun. Surah 8 ayat 10. Saya tak apa yang, tapi saya dengar orang ceramah. Anfal ayat 10. Tuan-tuan, jadi tak ada benda mustahil sebab kuasa mutlak tangan Allah. Memanglah ayatnya sepatutnya qulillahumma malikal mulki, tapi ayat ni pun power. Ada Rusdan? Awak tak abang, aku dah cari tak jumpa. Tu Rusdan ni kemat. Yang ni. Wa man nasru illa min indillah. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Dia nak bagi kita menang macam mana, cara mana, dia mahu kuasa. Pegang ayat ni. Kerajaan ada kuasa. Nak masuk politik lah. Perikatan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, BN ke, PAS ke, semua tunduk pada kekuasaan Allah. Boleh bang? Bang, boleh? Siapa tak angguk tu Pakatan Harapan lah tu. Baik pakai angguk. Boleh? Al-Anfal 10 catat tu. Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Tu lagi satu. Bukti bahawa kuasa mutlak di tangan Allah. Kebesaran milik Allah. Al-Mudaththir ayat 3 ada tadi. Mudaththir ayat 3 surah ke-74. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah dia, agungkanlah Allah. Sebab tu tak salah tuan-tuan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang tu ayat Quran dapat pahala. Ada Rusdan? Cari tak jumpa, aku silap lah. Telefon Cak Ayam. ada dua hari sudah ceramah, ayat semua tak ingat pasal letih. Tu kelemahan kita. Ini dah okey balik dengan aku. Dia duk check semua betul kan. Saya cari tak jumpa, dia jumpa dulu. Main duduk tadi lah, sudah nak ganti.
Nampak kemas sangat, siap dengan serban pula lagi. Okey ya. Cuba tanya, saya Pak Ustaz tak pakai serban? Aku pahala banyak lah. Dia kena seletih ke mengantuk nah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, itu di antara ayat-ayat yang menyatakan kepada kita kelebihan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Nah, saya kemukakan tadi dalilnya Az-Zumar ayat 9, Fatir 28, dan pentingnya ilmu pengetahuan. Saya nak kemukakan athar sahabat, kata-kata hikmah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'a fa alaihi bil ilmi. Siapa-siapa nak dunia, nak berjaya dalam kehidupan di dunia, kena ada ilmu. Siapa yang nak berjaya di dalam kehidupan akhirat, dia kena ada ilmu agama. Siapa nak dunia akhirat, dia kena ada ilmu penting. Baik, sebagaimana kitab sebut di sini, Tuhan memberi petunjuk pada kita tentang kemuliaan ilmu pengetahuan. Okey, baik, kita bahas kelebihan orang-orang yang berilmu. Pertamanya saya gariskan 7 perkara. Pertamanya, orang yang berilmu itulah yang mengenal Allah. Tanpa ilmu nak kenal Tuhan macam mana? Orang yang berilmu, yang amal ilmunya sahajalah yang kenal Allah. Dalil Quran Ali Imran 18. Kita wirid syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi. Allah sebut 2 saja dari kalangan makhluk ciptaan Allah yang mempersaksikan dengan penuh keyakinan tidak ada Tuhan yang berhak dan selayaknya disembah melainkan Allah, malaikat dan wa ulul ilmi, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan, yang beramal dengan ilmu dia. Bila sebut tentang ilmu dia, kena sebut tak? Kena beramal. Tapi jumpa Tunggu Haji Abdul Hadi Awang bulan 8 dulu, tahun lepas, dia kata, Ustaz, dia kata tolong doa untuk dia. Oi, kita nak doa kat Tok Guru, jam aku. Mudah-mudahan panjang umur, beramal. Dia sebut tu 2-3 kali dia ulang. Saya pun, Tuan Guru pun doa lah supaya saya panjang umur, kita buat kerja agama ni. Kita memperjuangkan agama Islam sampai ke akhir hayat. Ni kalau ada rezeki, esok mungkin jumpa dia. Tak boleh habaq dengan apa-apa kaduk pi pula. Ni khusus untuk aku dengan dia. Tak mau ramai-ramai. Kan? Kalau ada rezeki esok kan. Di rumah kenduri, hangpa nak pergi macam mana orang tak panggil. Nah, kalau ada rezeki. Nah, saya kalau nampak Tok Guru ni Allah. Saya tengok muka depa. Tak kejit-kejit. Kan? Sonok tengok muka ulama yang beramal. Walaupun difitnah, dia relax. Fitnah 90 juta senyap macam tu lah. Lah ni dia duk percakaran sama sendiri pula, tu yang kusyuk. Tak baca. Mahdi kata apa ke Anwar dia kata dia cukup pergi lah, dia kata pergi balik lah. Betul ke tak tahu lah. Dalam kitab Facebook ada. Kan? Dia tulis macam tu, berita harian kan Metro tau kan. Dia komen dia kata selagi dia tak akan bagi laluan lah, macam tu lah. Kita habaq sekali lagi tuan-tuan, punca perpecahan adalah pertama, bila satu golongan mau pada Islam, satu golongan tak mau pada Islam, berlaku perpecahan. Al-Baqarah 137. Dan puak yang berpecah dengan golongan yang mau pada Islam, dia sesama dia juga bercakaran. Tuhan sebut mana boleh silap, balil ladina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Tuan, surah Sad, surah ke-38 ayat yang kedua. Pi tengok dalam tafsir Profesor Mahmud Yunus, ayat ni insya-Allah pada muka surat 667. Siapa-siapa yang sombong menolak Al-Quran As-Sunnah, dia sama-sama dia bercakaran. Bawa ni depan bercakaran teruk dah. Teruk dah. Tak angguk pun. PH lah. Aku kira tak angguk PH lah. Kan? Kita bukan PH ke PN ke.
Bila tak ikut Quran, bercakaran sesama sendiri. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Itu ayatnya Al-Baqarah 137. Satu puak mau pada Islam, beramal jalan Islam, satu puak tak mau, berlaku perpecahan. Puak yang berpecah daripada golongan mau pada Islam, dia sama-sama juga berpecah lagi. Tahu dia. Saya cukup syok ayat Quran ni. Yakin semua tuan-tuan. Jangan ragu. Sebab tu orang yang berilmu pengetahuan, mulianya yang pertama kerana mereka kenal Allah. Siapa dia? Orang yang Allah bagi ilmu dan beramal dengan ilmunya. Bila dia kenal Allah, dia akan sembah Allah. Dia akan taat hanya kepada Allah, bukan kepada pemimpin. Pemimpin dia taat kalau pemimpin tu tak gelong. Kalau gelong, sorry. Ada orang masuk dalam kitab Facebook, hentam aku, tak pasal-pasal aku kena. Dia tak dengar apa yang saya kata. Dia kata ada seorang ni dulu cukup garang lah, hentam UMNO rapat. Hari ni dia sudah berkawan dengan UMNO. Kan itulah lebih kurang kan. Dia kata tak tahu lah ni cerai tak cerai. Jadi saya jawab, saya konsisten insya-Allah dalam menyampaikan dakwah dan tak cerai. Mai dengar khutbah. Dia jawab balik. Dia suruh saya sentuh soal judi di Malaysia hari ini. Saya tak pasti apa dia sebut. Dia kata zaman PH8 lah 22 judi. Padahal saya tak tahu. Dia tak dengar malam semalam, malam kemarin saya sebut dah benda tu. Dia memang tak ada rakaman. Saya kata kalau semua agama kata judi itu haram, arak haram, kerajaan wajib mengharamkannya. Duk tunggu apa lagi? Kalau kerajaan bimbang soal rezeki, nanti tak dapat pendapatan, tak ada cukai judi, cukai arak, kita sebagai orang beriman, saya kata saya baca 2 ayat Quran, dia pun tak dengar. Tu masalah. Syok nak kata kat aku, haram tu. Kadang-kadang aku nak naik angin juga lah. Aku tak cerai. Tadi khutbah saya sebut benda-benda yang mungkin orang lain tak mau sebut, saya sebut. Saya sebut, saya kata kerajaan yang ada ni lemah, tak tegas. Tu dia. Jangan apa kata aku pejuang lah. Kan? Mereka tak dengar Pak Haji. Duk entam saya macam tu. Dia kata cari ayat judi, cakap sikit bang ni. Loh, aku duk cakap selalu dah. Saya sebut macam ni, kalau semua agama menyatakan judi dan arak tu haram, kerajaan boleh haramkan. Dan saya kata buatlah satu program, himpun semua, kan, tokoh-tokoh agama daripada semua agama duduk bincang. Tidak, kalau judi semua haram, esok kita haramkan judi. Saya kata semalam lah di Masjid Lebai Hashim di Brunei, bila Sultan Brunei baru buka mulut nak laksana hudud pada tahun 2003, selang tak berapa lama Allah bagi 2 telaga minyak. Saya tanya timbalan pengarah Jabatan Mufti Brunei, saya pi buat lawatan sana, yang depa ni pula salah faham. Dia ingat aku ni wakil Malaysia. Depa pakak berbaris lah tunggu aku macam menteri itu. Kan? Pakat salam. Kemai gak aku ni pun. Saya tanya betul tak? Dia kata betul. Kemudian setelah mereka melaksanakan hudud, dapat lagi 1 telaga minyak. Itu yang saya baca, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Kena yakinlah. Selama mana pemimpin start pada agung, menteri dan semua pada rakyat beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan segala pintu-pintu keberkatan yang akan turun pada langit, keluar pada bumi. Turun pada langit hujan yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Keluar daripada bumi, inilah di antara Kedah dapat REE. Tahu REE? Rare Earth Elements. Faham apa dia? Aku pun tak faham. Aku tahu sebut ni, nak tampar aku tak tahu. Kan? Sampai kata nilai trilion. Tak ji, trilion banyak lah. Kan? 1,000 juta 1 bilion.
1000 bilion 1 trilion. Di dunia ni belum ada lagi orang yang berstatus trillionaire. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Dia takat billionaire. Ingat senang nak ada 1000 bilion. Kan? Faham? Dia tak dengar. Dia taruh aku malas nak kelih. Aku jawab dekat tu sudah. Dia kat dia. Kuliah saya dia tak main dah. Dulu dia main. Dia tahu aku duduk hentam apa Pakatan Harapan. Dia Pakatan Harapan. Nah, duduk depan aku pula. Aku remote tunggu apa lagi. Kan? Tak main dah ni. Dia kata ceroy. Haris. Kadang-kadang kena jawab juga tuan-tuan. Kita duk cak kita konsisten insya-Allah. Kan tadi Padang Serai satu Malaysia. Alah saya tak pergi dah. Apa Selangor Kuala Lumpur. Piangkut barang balik lah. Sedih tuan-tuan. 20 tahun saya duduk situ. Orang-orang flat tu pun nampak semua sedih pasal aku baik. Hampa tengok muka aku ada muka penyangak. Baik. Anak-anak depa tu suka saya. Mai saya bagi duit beli apa saya bagi kat depa. Kira daripada umur 2 tahun lah kahwin lah. 20 tahun dah. Saya buat keputusan tak dah. Sebab Selangor ni memang makan masa lah. Kalau masalah Covid ni. Sampai hari ni tuan-tuan, masjid boleh semayang Jumaat 6 orang. Nak khutbah apa kat 6 orang? Nah, kena pula tu imam itu ciri tinggal 5. Kan? Hak 5 tu duduk pula, 2 tu sat-sat bangkit bila ayat. Sat-sat, buat apa? Kencing tak lawan. Tinggal 3, aku duduk khutbah apa-apa. Hak 3 sandak kat dinding lena. Siapa pun tak dengar. Tak nanya ke aku. Faham? Nak pergi hilang hantu. Nah. Syok memang syok kata kau orang nak cari kelemahan orang. Kita duk cakap nah. Tadi pun saya kata, nak tengok saya tegas ke tak? Sekali lagi bagi aku jadi menteri agama. Mungkin tahan 3 bulan, lepas tu kena buang. Kan? Jadi tuan-tuan, yang pertama, mulianya ilmu pengetahuan yang pertama karena orang yang berilmu ini dia kenal Allah. Ali Imran ayat 18, Yasin ayat 61. Bila seseorang itu kenal Allah, dia akan menyembah Allah. Wa an ya'buduni hadza siratul mustaqim. Yang kedua, dengan ilmu dia takut kepada Allah. Mari kita baca ayat-ayat takut tuan-tuan. Kita ni banyak takut kat makhluk, takut kat SB, takut kat polis. Allah, bukan cakap besar lama dah duk cakap macam ni. Saya pernah berceramah tuan-tuan. Polis kepung saya. Saya tak lari. Nak lari macam mana? Dah kena kepung. Bukan bukit kepung. Aku pun kecil kat lari tu. Hari. Aku tak kena dah malam ni. Di Melaka. Oh, dia main 7 terang. Satu isu panas apa tu. Saya ucap tambah last kali berceramah. Kan? Duk takut tapi saya cakap macam biasa. Nah, kita baca ayat yang Allah memang kait, sebagai ulama kata kait dengan pendakwah. Al-Ahzab ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Ni perintah Tuhan. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 39. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Tengok Tuhan kata, pendakwah yang betul beriman. Mereka tidak takut kepada sesiapa pun kecuali hanya pada Allah. Tu patutnya. Nah, kita dah duduk atas ni duk peduli apa lagi? Tengok hang menteri ke, hang perdana menteri ke, hang agung ke. Masa mana? Depa rezeki kita lah, depa duduk depan kita. Ni tengok, bukan tengok agung, bukan tengok polis, JKK pun kecut lah. Aduh, letih. Takut. Orang yang ada ilmu, beramal dengan ilmu, dia hanya takut pada Allah. Tu. Ada Al-Ahzab 39. Kemudian ayat Al-Ahzab 70. Masih anda tak mau terjemah, tuan-tuan dengar sendiri. Ayat tentang Allah suruh kita berani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Muka surat 1121 insya-Allah. 1121. Dengar. Ni perintah Tuhan. Kalau hadis ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Menguatkan hujah ayat Quran 70 ni al hadis
Imam Tirmizi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat benar dalam segala perkara. Yang duk takut. Kan? Dah kalau semua agama kata arak haram, judi haram, kita sebutlah, kan? Haramkan arak dan judi. Salah ah. Dia tak, kecuali agama dia kata tak haram. Kita tak boleh kan? Betul tak? Mana boleh? Cuma kita kena tengok dia pula. Kan? Arak kita kurangkan. Nampak tak? Buat undang-undang peraturan tak boleh minum di tempat awam. Minum di rumah. Dia beli 5-6 botol, balik mabuk di rumah. Dia mabuk-mabuk, bini dah terajang pungkok dia, line clear. Dia mabuk di luar, nak balik rumah jauh lagi, bawa kereta melalong. Bayar tak orang awam? Haji, bayar tak? Bayar. Macam tu pun takut nak cakap, cerai kita lebih pada tu pun kita sebut lah. Tu ayat dia Al-Ahzab. Dan ada lagi sepotong ayat. Ayat ni kalau tak salah ada tafsiran Al-Hijr ayat 94. Allah suruh Nabi, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu, sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik. Bila turun ayat ni tuan-tuan, Nabi tak berdakwah dah secara rahsia, terang-terang. Dalam surah At-Taubah ayat 13, atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Tuhan tanya kita, apakah kamu takut pada mereka? Aku sepatutnya hang takuti. Tuan-tuan, ni nak tanam keyakinan. Walaupun saya musuh ramai, takat hari ni Allah bagi perlindungan. Mungkin tu tak sat mamu bubuh serbuk apa tak tahulah. Contoh, hanya nak buat mata terbeliak lah. Contoh, nak bagi mati cepat, minum tak mati-mati pun. Pasal apa? At-Taubah 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Maulana bukan maulana. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang tertulis di sisi Allah. Kalau dah tulis di sisi Allah, saya nak mati kena racun, mati tuan-tuan. Walaupun hari itu saya sedekah banyak, saya berdoa ya Allah mati. Ni akidah. Nak kata kerajaan zalim tak berani, cerai kan? Boleh bang? Anak Haji Zanong lah. Anak Haji Zanong kan tak? Nampaknya sopa lah. Oh, silap orang. Pak dari mana? Indon. Nak pergi hilang kentuk. Nah, tu ayat dia. Baik, yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan yang diamalkan, ilmu agama lah maksud saya, seseorang itu tahu tentang syariat Allah. Baru kita tahu ni syariat Islam, tak boleh duk pelekeh-pelekeh, duk cakap lebih kurang. Ada dua dalil. Dalil Al-Baqarah 140, dalil Al-Hujurat ayat 16. 140 tu, qul a antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kamu lebih tahu pada aku? Kita tak mau terima, tak mau amal syariat Allah yang nama hudud qisas ta'zim. Adakah kita lebih tahu daripada Allah? Allah tu cipta alam ni, cipta kita, kita tak mau ikut dia, kita lebih tahu dia dah. Berkesan tak berkesan? Ada ayat tu kan? Ayat Al-Hujurat ayat 16. Hujurat ayat 16 tu tak ingat macam mana ayat tu. Cari tak? Yang ni lagi best ayat ni. Yang ni Syekh Dr. Abdul Majid Zindani, seorang ulama. Dia doktor perubatan di Yaman. Dia belajar agama sampai jadi ulama. Bunyi macam mana tu? Ayat 16 Al-Hujurat. Lama juga macam. Oh tak boleh, tak ingat. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Betul ya? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Betul ya? Tu ayat dah. Tuhan cabar kita. Syekh kata, hampa wahai budak-budak, dia belajar kat dia lah.
Hampa pergi cabar mana-mana orang Melayu, orang Islam, Arab Islam, Melayu Islam yang tak mau pada syariat Islam dengan dalil ni. Tanya dia apa? Ni Tuhan tanya kita. Katakanlah, apakah kamu lebih tahu daripada aku tentang agama kamu? Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang sesuai, apa yang boleh menyelesaikan masalah. Sedangkan aku tahu apa yang ada di langit dan juga di bumi, dan aku tahu setiap segala sesuatu. Ni akidah tuan-tuan. Tu sudah nak? Tu nak biar sikit lagi. Tak sejam lagi. Boleh sikit lagi tuan-tuan. Boleh Tadi kita mula pun kat 750. Makna kita dapat tahu syariat dengan ilmu. Dulu kita jahil tuan-tuan. Saya pun dulu jahil. Bila mula-mula tengok wanita Arkam pakai furdah kan, semua hitam, kita terkejut tu. Pasal bini kita tak pakai macam tu. Masa tu tak nikah lagi, tidak. Lupa. Mana nikah lagi kan? Kata ni apa ni, apa pakai apa? Kita jahil. Bila dah kita mula faham, tengok Al-Ahzab ayat 59. Perintah Tuhan suruh labuhkan tudung, tutup dada. Dulu jahil. Lah kita tahu ni syariat Islam ni wanita kena tutup, tapi bukan wajib berfurdah. Cuma Imam Asy-Syafi'i kata kalau wanita tu cantik, bimbang jatuh fitnah, dia kena pakai furdah. Kan? Kalau tak cantik tu tak apa lagi. Kan? Kalau cantik seriau juga kan? Tak kira apa pakat duk tengok lama. Aku pun tengok sampai tak kejit-kejit. Dia kata kalau tengok sekali tu balas, kali kedua berdosa. Tu tengok tak kejit. Yang tu lagi dosa. Pasal nak tipu Tuhan. Kan? Tu cerita dah. Bila kita dah ada ilmu agama, kita tahu ini syariat Allah. Dulu saya tak tahu apa dia menentang hudud. Lah cuma bertanya aku, ayat hudud Al-Baqarah 217, Al-Maidah 33, Al-Maidah 38, Al-Maidah 90, An-Nur 2, An-Nur 4, 6 ni ayat hudud. Qisas Al-Maidah, Al-Baqarah 178, 179, Al-Maidah 45. Tu dia. Tahu dah yang ni kena laksana ni. Mana dalil wajib kena laksana hudud? An-Nisa 105, Al-Jaziyah 18, Al-Maidah 49. Kemah tu. Dulu tak kerti. Dengar pula orang nak potong tangan. Apa ni? Kan? Tu kelebihan ilmu. Boleh abang? Abang tak apa duk tanya aku kerap kan? Siapa tak mau kena tanya, pergi duduk di belakang. Yang keempat dengan ilmu tuan-tuan, kita mampu membeza kawan dan lawan. Ni sampai tak kerti nak beza. Masa mana boleh kawan dengan orang kapiak, masa mana tak boleh kawan dengan kapiak. Ya Allah, dia kata Tok Lebay ni pandai semua manipulasi. Bila kena kat depa cari ayat Quran nak mempertahankan hujah depa. La ilaha illallah. Main dah nak ulang sikit nah. Tuan-tuan, bukan kata di AP, Yahudi sekalipun, kalau Yahudi sudi dan mau berdamai, kita kena berdamai. Al-Anfal 61, Islam ajak. Lepas tu dah buat perdamaian, katalah buat perjanjian. Tak mau dah ceroboh aku tak pingat. Tiba-tiba Yahudi langgar perjanjian. Allah ajak Al-Anfal 58, pulangkan perjanjian tersebut, putuskan hubungan. Loh, tu yang kita buat kat DAP. Nampak tak mau ngaji, dia cakap pandai sembang kari. Kan? Kalau sembang gulai boleh tahan juga sembang kari. Atau kapiak yang kita boleh kawan, kapiak yang tak kacau agama kita. Mumtahanah ayat 8. Kalau kacau ayat 9, jangan kawan. Siapa suruh? Allah suruh. Takkan sesat harus sedar. Sesat Syekh. Hari ni main lambat mak. Aku tahu tak apa main lambat, tak lambat. Bang Ya tak nampak langsung. Depa kata kita tu lebay duk cari saja ayat-ayat nak mempertahankan tindakan. Kami ikut Quran. Orang apa tak erti sangat ni. Tolong bukti mana saya baca saya tak betul. Al-Anfal 61. Ayat 62 Al-Anfal kata kalau depa dah sudi berdamai, depa khianat, kita Allah balas depa. Tapi kita tak mau dah sebut, dia tak syok lah. Kita sebut hampa sudi berdamai, kami berdamai.
Bila kita buat perjanjian dengan DAP, tahaluf siasi, makni kerjasama politik, dia dah mula serang Islam. Nampak tak? Kita pulangkan perjanjian tu pada mereka. Siapa ajak? Allah ajak. Al-Anfal 58. Ni macam mana kita kawan MCA, MIC, lagi dia tak kacau Islam. Boleh? Tak angguk. Macam lagi dia tak kacau Islam. Kalau dia kacau Islam, nampak itu pintu besar. Kita dah tegah dari dulu, tuan-tuan. Presiden dah tegah. Bukan kata kita tak ada prinsip. Kita boleh bekerja sama dengan siapa juga, asal agenda Islam hampa jangan usik. Betul tak? Takbirlah sikit. Allah patut tak menang padang soal. Allah Akbar. Aku duk cadang nak main tanding lah pula lepas ni. Aduh, hamailah aku bagi jawapan Quran cakap aku boleh. Hampa hujah tak ada, duk hentam-hentam kadang-kadang nenek angin kat kita. Pergi tengok tafsir. Saya sebut ayat surah sekian. Tengok. Kita dapat membeza kawan dan lawan. Ingat tuan-tuan, silap pilih kawan, kita akan menyesal di akhirat. Dalam suratul Furqan ayat 28, Allah berfirman, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Celakanya aku kalau dahulunya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai kawan. Kita pun tak pandai lah bidang-bidang fiqah, usul fiqh. Tapi tindakan PAS ni tuan-tuan, PAS ada majlis syura ulama. Duk ada berapa belas orang, saya kira 19 orang ke 20. Takkan kita lebih kemas. Kita ayat Quran pun baca tak betul. Bagi satu ayat Quran, orang tadi terkencing dan kain ni kot. Kan? Tu PhD semua dah. Kita pun tak standard macam mereka. Kita bawah lagi. Ya? Jadi dengan ilmu kita mampu membeza kawan dan lawan. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hadis Tirmizi. Manusia dia suka ikut perangai kawannya. Tengok dulu siapa yang kita nak jadikan kawan. Cuba tengok tuan-tuan, bila kawan orang kafir hak duk lawan Islam, depa jadi apa? Cuba tengok perangai depa, akhlak depa kebelakangan ni. Betul tak? Kan? Cakap pun dah nampak pelik sangat. Kan? Pasal apa? Pasal bai'ah depa duk makan diri. Ada ayat bai'ah? Mai tanya aku. Kan? Yang kelima, membesarkan akhirat. Orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya, akhirat lebih besar pada dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Dengan ilmu pengetahuan agama yang diamalkan, seseorang itu akan membesarkan akhirat. Akhirat yang penting. Dunia kita ambil ala kadar, jangan tak ambil zong. Kena ambil juga kan. Suruh ustaz kaya basikal dari Sungai Petani mai kuliah, jam lah aku. Sebelum subuh kena keluar lah, menyanyi pula tu, balik kampung. Naik basikal tua. Ustaz pun kena ada juga. Jadilah alhamdulillah ada juga nazar tu. Cuba tengok besar tu, hampa pergi tengok macam-macam barang bawa. Hampa tolonglah Pak Habib nak abang tu lah. Beli peyek bulan lepas sedap. Tok Bilal, Pak Haji beli bulan lepas peyek sedap tak? Malam ni beli lain. Tak mau dah. Dah mau. Atau bila nak kaya. Ada sabun mandi wangi lah muslimat. Oi, betul. Sabun mandi susu kambing, tapi pakai jangan bimbang tak bau macam kambing lah. Wangi bahang. Muslimat pakai pasal laki hempa tak pergi mana dah, duk keliting kot tu lah seminggu. Wangi. Ada ros, ada susu kambing. Ada minuman susu kambing, kopi goji, peyek, bam tu, pilah tengok, bantu-bantu. Tuan-tuan bantu saya bantu orang susah. Ni awal bulan ni. Esok saya nak kena bayar RM700 sewa rumah. Seorang 300, seorang 400. Berapa lama? 2 tahun lebih lah. Habis peruntukan ni, jam lah aku nak pergi cari mana. Aku pun bukan dapat banyak. Kalau sekali main ceramah macam hak selebriti tu tak apa kan. Sekali main 3,000, no sweat man. Sebulan 10 kali ceramah 30,000, takat 700, sap-sap soil memantai. Tu iman gelap apa bukan faham kan. No problem.
cakap Cantonese, bukan Hokkien, Cantonese. Jadi tuan-tuan tolong saya tolong. Lepas itu Nabi 2 buah rumah 300 400 dirham kesian. Pendapatan kecil, seorang tu sakit, tu yang saya jual kat tu. Membesarkan akhirat. Yang keenam, dengan ilmu pengetahuan agama yang diamalkan tuan-tuan, sanggup berkorban apa saja demi untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Kita hidup di dunia sekali ya tuan-tuan, ambillah peluang yang ada, kan? Walaupun kita tak sanggup nak bagi nyawa, paling tidak bagilah harta. Sebab Allah pun ajak harta dulu, nyawa kemudian. Innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat ayat 15. Sanggup berkorban apa saja. Akhir sekali, dengan ilmu pengetahuan agama yang diamalkan, seseorang itu mampu mentadbir dunia dengan sebaik-baiknya. Pasal apa? Sebab dia ada ilmu dan dia pula boleh dipercayai. Dia tahu kalau aku khianat dengan kedudukan aku mungkin terlepas hukuman di dunia, tapi aku takkan terlepas hukuman di akhirat. Allah pun ajak kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bagi kepada ahlinya. Jawatan Menteri Besar, bagi kepada ahlinya. Kita bukan nak model Menteri Besar kita tuan-tuan. Tapi pengalaman satu penggal dulu 2008 tu cukup mahal. Tengok bagaimana Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, dia boleh counter balik fitnah kan? Pasal dia ada pengalaman, ilmu dulu mahal tu. Sijil tak mahal, ilmu tu mahal, experience, pengalaman tu. Dia ada ilmu, dan insya-Allah dia juga amanah selamat negeri Kedah. Kalau ada ilmu khianat, jahanam negeri, jahanam negara. Amanah tak berilmu pun tak boleh, dia tak erti nak takbir negeri atau negara. Nombor tu kelebihan tuan-tuan. Jadi yang ketujuhnya, makni mampu mentadbir dunia dengan sebaik-baiknya. Dan apabila mereka menjadi penguasa, insya-Allah syariat Islam akan mereka tegakkan. Tuan-tuan tengok Mirah Al-Baqarah 30, tafsir Pimpinan Ar-Rahman muka surat 16. Jadi dia kata di sini Tuhan memberi petunjuk pada kita tentang kemuliaan ilmu pengetahuan. Itulah di antara kelebihan ilmu pengetahuan agama yang diamalkan, bukan yang tak diamalkan. Insya-Allah jadilah kita manusia yang sebagaimana tadi, insya-Allah. Tanda tentu dulu. Jadi macam saya kata tadi tuan-tuan nak tengok barang-barang, kalau tak mau tengok, tabung pada projek kami berjalan 2 sekali. Kompleks pun duk buat. Lah ni duk tengah renovate, ubah suai asrama perempuan pula. Duk tengah buat. Jadi dua-dua jalan. Tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan dan perempuan tu alhamdulillah telah saya manfaatkan dan akan saya manfaatkan tuan-tuan dengan sebaik-baiknya. Saya teringat akhir sekali, malam ni, sumbangan malam ni saya akan bagi sebahagian kepada sebuah pasti di Kedah. Apa Kedah kan? Dia buat pasti dia tu 2 tingkat dalam orang kata plan. Jadi tak buat bumbung. Selepas 12 tahun tuan-tuan, hujan panas dia mula ketak. Bila hujan, air masuk habis bangunan. Jadi saya pergi tengok itu, tak apalah, kos dia tinggi juga, ke 40,000 nak pergi elok. Kalau tuan-tuan yang menyumbang pada malam ni, sebahagiannya saya bagi kat mereka. Saya yakin tuan-tuan, kita ni kena kongsi rezeki. Jangan tamak, jangan penting diri. Saya dah buat banyak kali lah jenis ni. Saya tolong orang ni, Allah hantar main lagi besar duit, lagi banyak. Macam baru tahun lepas kami dapat kat 200,000. Tak pasal-pasal, kan? Kita pun tak tahu main mana. Tak tahu main abang bagi cek. Aku pegang cek sampai ketang, cuma tak terkencing lah, kan? Tak pernah dapat banyak macam tu, kan? Kongsi rezeki. Tak usah kedekut sangat. Kita duduk nak pulun kat kita tak betul ke? Kesian anak-anak kecil duduk ada kat 20 orang pelajar situ. Saya tengok ayat takung dengan tile lepas buat, lantai pula tak senonoh, dia keluar habis semua kan. Kita kena repair sikit lah. Jadi saya akan cari insya-Allah sampai kena 40,000, lepas tu kita akan buat insya-Allah. Boleh tuan-tuan. Terima kasih. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asbah. Amin. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات متواصلين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu